Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kita pada bab isim-isim yang marfu'. Jadi isim-isim yang marfu' seperti mana telah dinyatakan sebelum ini ada 7. Fa'il, naib fa'il, mubtada, khabar, isim kana, khabar inna. Alhamdulillah, ke-6 ini sudah kita mempelajarinya. Maka pada hari ini kita akan masuk kepada bahagian isim marfu' ataupun isim yang dirafa'kan. Itu yang terakhir adalah tawabi' isim marfu'. Tawabi' isim marfu' apa makna? Yakni yang mengikut isim marfu'. Maknanya sekarang perlu diingatkan, kita masih lagi membicarakan bab mengenai perubahan yang berlaku di akhir kalimah. Sebelum ini kita dapat tahu kadang-kadang kalimah itu dia berubah menjadi rafa' ke, menjadi nasab ke, menjadi apa pun, dia berubah mengikut peranan dia. Kalau dia menjadi fa'il, hukumnya rafa'. Kalau dia menjadi maf'ul, hukumnya nasab. Kalau dia jadi majrur, hukumnya kita kata khafad. Jadi dia berubah-ubah, akhirnya itu mengikut peranan yang dia ambil. Maka terdapat sebenarnya satu lagi jenis isim yang mana dia berubah, tapi dia berubah kerana dia mengikut. Dia berubah kerana dia mengikut sesuatu yang sebelumnya. Kalaulah sesuatu yang sebelumnya itu kita kata rafa', maka dia pun akan jadi rafa'. Kalau sesuatu sebelumnya itu kita kata nasab, dia pun akan jadi nasab. Sama. Jadi perubahan yang berlaku di akhir kalimah ini kerana dia mengikut. Mengikut siapa? Mengikut isim yang marfu' lah. Jadi perkara ini terdapat 4. Isim marfu' ini terdapat, isim maknanya yang mengikut isim marfu' ini terdapat 4. Yang pertama na'at ataupun sifat. Yang kedua ataf. Yang ketiga badal. Dan yang keempat taukid. Jadi keempat-empat ini, na'at, ataf, badal dan taukid, adalah 4 perkara yang sangat-sangat penting kita memahaminya, dan ia sangat-sangat banyak berlaku dalam percakapan dan juga penulisan bahasa Arab. Saya akan huraikan satu persatu. Maka yang pertama kita bicarakan adalah permasalahan mengenai na'at ataupun sifat. Baik. Sebagai contoh, kita ambil satu contoh. Uhibbu rajulan sabiran. Saya suka lelaki yang penyabar. Uhibbu rajulan sabiran. Saya suka lelaki yang penyabar. Yang saya hendak fokuskan di sini, kalau kita lihat pada ayat ini, uhibbu, saya suka ataupun saya kasih, rajulan, seorang lelaki. Lelaki yang macam mana awak kasih? Yang sabar. Sabiran ini adalah sifat yang menyatakan sifat rajulan. Nampak? Sabiran ini adalah sifat, dan dia sedang menyatakan sifat seorang lelaki ini, lelaki yang sabar. Maka sabiran ini dipanggil sifat, ataupun dipanggil na'at. Dan hukum akhirnya ini mengikut sesuatu yang sebelumnya. Ataupun kalau mudah hendak kita bicarakan di sini, hukumnya ini mengikut kepada mausuf. Rajulan ini dipanggil mausuf. Mausuf ni apa? Yang dipersifatkan, mempunyai sifat.
Tak. Kita bandingkan macam diri kita lah. Diri kita lah. Katalah lelaki itu kita, jasad kita, diri kita. Sabiran itu adalah sifat kita. Kan? Kalau satu orang tanya, macam mana ya sifat awak? Kan? Satu orang lelaki tanya kepada satu orang perempuan, kita sifat saya ni satu orang yang suka kepada kita suka kepada perhiasan. Saya kalau pakai baju, saya suka baju yang warna merah dan sebagainya. Jadi dia menceritakan perihal sifatnya. Baik. Dan kita ini, tubuh kita ini dipanggil mausuf. Kita lah mempunyai sifat. Sabar ke, marah ke, apa ke, itu dipanggil sifat kita. Jadi siapakah yang mengikut siapa? Pastinya sifat mengikut tuan dia. Kerana itulah sabiran ini dia sifat. Bila dia sifat, dia hukum dia akan mengikut tuan dia. Dia tak bolehlah sabiran hukum lain, tuan dia hukum lain. Tak boleh, dia mesti kena sama. Sebab tu kita panggil di sini sabiran ini adalah na'at ataupun sifat, dan dia mengikut bagaimana hukum tuannya. Kalau tuannya mausuf ni kita panggil tuan lah, mudah. Kalau tuannya itu nasab, dia pun nasab. Kalau tuannya itu khafat, dia pun khafat. Kalau tuannya itu rafa', dia pun akan rafa'. Baik. Perbicaraan ini akan dijelaskan dengan detail lagi di hadapan nanti. Saya cuma nak bawa satu gambaran untuk kita faham apakah yang dikatakan dengan sifat. Baik. Sabiran, sifat. Sifat kepada rajulan. Saya cinta, saya kasih lelaki yang sabar. Saya suka lelaki yang sabar. Sabar adalah sifat menyatakan perihal mengenai lelaki. Baik. Dan na'at pula ataupun sifat pula terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama adalah na'at haqiqi, dan yang kedua adalah na'at sababi. Jadi oleh kerana dua topik ini adalah topik yang besar, yang penting untuk difahami. Rata-rata jarang orang menerangkan tentang secara perinci tentang sifat ini, dan hakikat dan sababi. Maka saya akan membicarakan selepas kita mengenal dulu beberapa faktor, beberapa perkara yang akan disentuh di sini. Selepas selesai saya membicarakan perkara yang akan datang ini, baru saya akan masuk kepada bab khusus mengenai na'at sababi dan juga na'at hakiki. Baik. Untuk kita mengetahui na'at hakiki dan juga na'at sababi dengan lebih lanjut, dengan lebih detail, perlulah terlebih dahulu kita kena mengetahui beberapa elemen penting untuk kita memahami dengan jelas tentang na'at sababi dan juga na'at hakiki. Ya. Baik. Sebelum itu kita lihat di sini ada menyatakan isim terbahagi kepada dua. Yang pertama isim ma'rifah, yang kedua adalah isim nakirah. Dua perkara ini mengapa saya sebutkan di sini? Kerana ia ada kena mengena dengan na'at sababi dan juga na'at hakiki. Jadi kalau saya sampai kepada na'at hakiki, na'at sababi, bila saya sebut isim ma'rifah tak ada siapa kenal, saya sebut isim nakirah tidak ada siapa kenal, jadi kefahaman akan terbantut. Lantaran itu kita sebut dulu ta'rif mengenai isim ma'rifah tu apa, isim nakirah tu apa. Bila mana kita sampai ke tempatnya nanti kita akan lebih memahaminya, insya-Allah taala. Maka kita akan terangkan apakah itu isim ma'rifah. Secara mudahnya isim ma'rifah, isim yang menunjuk kepada makna yang tertentu, ma'rifat. Kalau kita sudah faham makna ma'rifah, ma'rifah ni yang sudah tentu. Yang sudah tentu ni maknanya apa? Makna yang khusus. Bukan makna yang ada di sebalik makna itu berbagai-bagai makna, tidak. Makna yang bukan makna umum, maknanya makna khusus ataupun makna khas. Dia ada berapa? Dia ada 6.
Isim ma'rifat ini ada 6 yang kita akan bicarakan sebentar lagi. Baik, cuba lihat ke 6-6-nya itu. Yang pertama isim dhamir, yang kedua isim alam, yang ketiga isim isyarah, yang keempat isim mausul, yang kelima isim yang masuk alif dan lam, dan yang keenam dan terakhir isim yang bersandar kepada salah satu isim ma'rifat. Mana isim yang bersandar kepada salah satu pada isim ma'rifat, ia pun dipanggil isim ma'rifat. Baik, kita bicarakan satu persatu isim dhamir. Isim dhamir kita sudah mempelajarinya pada episod yang dahulu dalam bab mubtada. Isim dhamir adalah maknanya kata ganti, kata ganti nama, ya? Sebagai contoh yang ini, jadual ini pun saya sudah paparkan sebelum ini. Jadi kita fahamlah isim dhamir ini dipanggil isim ma'rifat. Ma'rifat ni apa saya sebut tadi, yang sudah pasti, kan? Nah, dia, contoh dia ni kita kenal, kan? Contoh orang tanya pada kita, siapa yang buka beg aku ni? Dia tu. Kita kata dia tu, huwa, maknanya benda yang kenal. Anta, kamu, benda yang kita kenal, kan? Antumah dan sebagainya, semua ini saya, benda yang kenal. Bila saya sebut saya, kenal orang, kenal lah saya. Dia sebut nahnu, kami lah yang ada sekarang. Dia tidak akan memahami satu makna yang lain. Itu dipanggil isim ma'rifat, yang sudah kenal ataupun khas, tertentu. Dia tidak mengandungi makna umum. Baik. Yang kedua isim alam. Isim alam, alam ni nama. Apa? Isim yang menunjuk nama. Nama. Nama bagi siapa? Nama bagi orang. Seperti Muhammad. Muhammad tu isim alam, kan? Bila kita, contohnya ayah kata kepada isteri, dia kata Muhammad dah balik dah, kepada ibu Muhammad, maknanya kita kenal lah anak kita nama Muhammad. Tidak ada orang lain dalam rumah ni, Muhammad seorang je. Dia sebut Muhammad, Muhammad itulah, tidak ada Muhammad yang lain. Itu dia dipanggil sudah tertentu. Itu dipanggil isim ma'rifat, nama bagi orang. Yang kedua, nama bagi tempat, negara ataupun tempat, kan? Seperti Mekah, Madinah, kan? Negara Mekah, Madinah, Malaysia, itu dipanggil nama. Bila kita sebut Malaysia, orang tahu dah. Sebut Mekah, orang tahu dah, kan? Itu dipanggil isim alam berbentuk negara, kata nama negara, ya? Yang ketiga, nama haiwan, binatang. Sama ada haiwan itu kita panggil asadun, asad, satu nama. Binatang yang rupanya macam ni orang panggil singa, asadun, singa. Rupa ni kita panggil harimau, rupa ni kita panggil kura-kura dan sebagainya. Nama yang kita perletakkan pada haiwan itu, nama itulah yang dipanggil isim alam. Bila orang sebut singa, orang tahu dah, singa tu bukan beruk, singa tu bukan kucing, singa. Nampak? Sebab tu dia kata khusus, dia tidak memberi makna yang umum. Dan ada jenis juga tumbuh-tumbuhan seperti tomato, kan? Tomatin ke, tufah ke, apa-apa ke, buah-buahan ke. Bila sebut tomato, orang tidak fikir buah bali. Bila sebut satu-satu benda, sayur-sayuran ke, buah-buahan ke, benda-benda apa tanaman ini, bila ada nama, contoh ini orang panggil apple, ini orang panggil buah pear, ini orang panggil buah durian, ini orang panggil buah manggis. Nama itu penting. Nama lah yang menyebabkan kita kenal suatu perkara. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah sudah mengajar Nabi Adam alaihissalam sekalian nama. Dan yang terakhir, nama tempat pun boleh, seperti nama Simpang Bekuh. Ni tempat saya lah ni, Simpang Bekuh, nama. Jadi ala kulli hal, nama ni dia ada banyak. Ini antaranya, nama tempat. Apa saja nama, kita letak handphone nama Nokia, isim alam juga. Asus ke, apa benda ke, Samsung ke, benda-benda apa ke, nama-nama tersebut, kan?
dia menunjuk kepada suatu benda yang khas. Bila satu orang kata saya suka handphone Samsung, maknanya handphone Nokia ke iPhone ke benda apa ke dia tak suka. Begitu maknanya. Okey. Yang ketiga, isim isyarah. Di sini saya ringkaskan sahaja, kan. InsyaAllah pada satu masa akan datang kita akan jumpa pada babnya yang khusus. Isim isyarah ni apa? Isim yakni kata yang digunakan untuk menunjuk sesuatu. Kita gunakan perkataan itu untuk kita menunjukkan sesuatu. Sebagai contoh, tengok tu ada anak jari tunjuk. Tunjuk apa ni? Kita kata hadza kitabi, ini kitab saya. Hadza ini dipanggil isim isyarah. Ia menunjuk hadza ini kitab saya. Hadza baiti, kita kata ini rumah saya. Hadza ibni, ini anak saya. Dia tunjuk. Itu digunakan isim isyarah. Ataupun untuk perempuan kita kata hadhihi binti, ini adalah anak perempuan saya. Ini anak perempuan saya. Hadhihi, ini isim isyarah. Binti, anak perempuan saya. Baik. Yang seterusnya adalah isim mausul. Apa itu isim mausul? Isim yang digunakan untuk menjadi penyambung dengan jumlah dan syibih jumlah yang jatuh selepasnya. Dia menjadi perantara yang menyambung antara jumlah selepas dan jumlah sebelum. Faham? Penyambung dengan jumlah dan syibih jumlah yang jatuh selepasnya. Contoh sekejap lagi. Kita tengok jumlah ni ada dua. Bila disebut jumlah ada dua. Jumlah ismiyah, yakni jumlah mubtada dan juga khabar. Kita sudah belajar. Yang kedua jumlah fi'liyah, jumlah fa'il dan juga jumlah fa'il. Ini yang disebutkan jumlah. Bila sebut dalam nahwu jumlah, apa maksud jumlah? Sama ada jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Lebih pada itu tak ada. Dan syibih jumlah ni apa? Jar dan majrur. Kita dah belajar dah dulu. Yang kedua zaraf dan mazruf. Zaraf dan mazruf ini kita akan jumpa, walaupun dah pernah lalu dah sekali kalau ingat. Pada pengajian yang dahulu menggunakan lafaz amamah. Amamah itu zaraf. Zaraf mesti dia kena ada mazrufun ilaih ataupun mazruf ataupun dipanggil mudhafun ilaih. Faham? Baik, ini sedingan sahaja. Baik. Cuba tengok contoh. Safartu ma'alladhi najaha ibnuhu fil imtihan. Saya bermusafir bersama orang yang telah berjaya anaknya di dalam peperiksaan. Saya bermusafir. Safartu ma'a, bersama. Alladhi, orang. Ini isim mausul ni, orang yang. Jadi orang ini disyarahkan oleh jumlah ni, najaha ibnuhu ni. Najaha ibnuhu ni dipanggil jumlah fi'liyah, ni fi'il madhi, ibnuhu ni fa'il. Maka najaha ibnuhu inilah yang menerangkan siapakah orang. Macam kita kata ginilah, bahasa Melayu kita macam ni. Kita kata kawan kita, aku jumpa dah orang tu. Kawan kita macam orang yang mana? Jadi orang tu masih lagi tak jelas siapakah yang dimaksudkan dengan orang. Orang yang kita jumpa masa kita pergi ke Merah Highland tu, yang kutip buah apa nama? Buah apa? Strawberry sama-sama tu. Oh, dia tu. Contoh. Jadi jumlah kita yang selepasnya itu, yang kita kata orang yang kita jumpa di Cameron Highland itu, di jumlah itulah yang menjelaskan ataupun yang mensyarahkan makna orang. Ini pun sama. Najaha ibnuhu ini yang mensyarahkan siapakah yang dimaksudkan dengan orang. Aku bermusafir bersama orang yang berjayalah oleh anaknya di dalam peperiksaan. Ini dipanggil najaha, ni jumlah. Baik. Contoh yang kedua, khudhi allati tahtal maktab. Kamu ambillah, ni perintah kepada satu orang perempuan. Kamu ambillah allati, sesuatu apa? Tahtal maktab, yang berada di bawah maktab.
Tahta ini dipanggil zaraf. Ini contoh zaraf. Ini dipanggil al-maktabi, dipanggil mazruf. Kamu ambillah sesuatu. Sesuatu yang mana? Yang ada di bawah maktab. Okey. Yang ada di bawah meja. Kita pun tengok, oh rupanya ada beg di bawah meja. Nampak? Baik. Jadi allati ini disyarahkan oleh tahtal maktab. Tahtal maktab ni mensyarahkan allati. Ya. Sebab itu kalau kita tengok, kalau allazi sahaja tidak ada najah, maknanya masih lagi umum. Orang yang mana? Tapi bila mana disyarahkan oleh najah, maka pengumuman tadi telah terhilang, maka dia sudah menjadi pengkhususan. Macam tadilah, kamu ambil suatu yang kat mana? Kat mana nak ambil? Sesuatu yang berada di bawah meja, maka dia sudah menjadi pengkhususan dengan dimasukkan tahtal maktab. Sebab itu ini dipanggil isim ma'rifat. Okey, seterusnya isim yang ada alif dan lam. Ini mudah. Isim yang ada alif dan lam adalah isim ma'rifat. Seperti qara'tul Qur'ana, saya sudah membaca Al-Quran. Quran, al ada alif lam. Kalimah yang mana ada alif lam ini adalah kalimah dipanggil isim ma'rifat. Kerana kalau tidak ada alif lam, maknanya lain. Kalau tidak ada alif lam, Quranan contoh, maknanya Quran, tapi Quran yang mana? Quran yang tidak jelas, tak tahu Quran yang mana. Tapi kalau Al-Quran, maknanya Quran yang dimaksudkan di sini adalah Quran yang kita maklum, yang kita tahu Quran apakah yang kita bacakan itu. Itu beza isim nakirah dan juga isim ma'rifat. Baik. Yang terakhir, isim yang bersandar kepada isim ma'rifat merupakan juga isim ma'rifat. Macam mana yang dikatakan bersandar dengan isim ma'rifat? Cuba kita lihat contoh. Baitu Muhammadin jamilun. Rumah Muhammad itu comel, cantik. Muhammad ni isim ma'rifat sebab dia nama orang. Okey. Kalaulah baitu ni dia datang, tidak ada Muhammad, nescaya baitu ini tidak jelas rumah siapa. Jadi oleh kerana kita sandarkan baitu ni isim nakirah dipanggil. Isim yang mengandungi makna umum. Macam rumah umum, betul tak? Kalau kita sebutlah rumah, aku nak beli rumah yang macam mana? Rumah banglo ke, rumah teres ke, rumah kampung ke, rumah yang siap pasang ke, rumah macam mana? Jadi boleh mengundang berbanyak-banyak persoalan. Itu dipanggil isim nakirah. Tetapi bila kita sandarkan isim nakirah ini, baitu ini kepada Muhammad, maka dia terus jelas, terus ma'rifat. Oh, rumah Muhammad. Oh, ingat rumah Bedah tadi, rupanya rumah Muhammad. Contoh. Jadi Muhammad ini isim ma'rifat. Baitu yang isim nakirah, bila dia bersandar kepada Muhammad isim ma'rifat, dia automatik jadi ma'rifat. Baik. Apa itu isim nakirah? Gu dia. Bila sebut isim ma'rifat, tak sebut isim nakirah, macam tak kenalah pula. Terpaksa kena sebut. Apa itu isim nakirah? Isim yang menunjuk kepada sesuatu yang umum dan tidak tertentu. Saya sudah nyatakan sebelum tadi. Bila kita sebut rumah, maksudnya rumah ni umum. Rumah banglo pun dikatakan rumah. Rumah kayu pun dikatakan rumah. Rumah yang macam mana? Perlu dan berhajat kepada syarahan. Itu dipanggil umum. Isim yang menunjuk kepada sesuatu yang umum dan tidak tertentu. Sebagai contoh, ra'aitu rajulan, saya melihat seorang lelaki. Jadi orang akan bertanya, lelaki yang macam manakah yang awak lihat? Dia tak dapat nak terangkan, dia tidak catat. Maka rajulan ini dipanggil isim nakirah kerana mengandungi makna umum dan tidak tertentu lelaki yang mana. Barangkali lelaki yang dimaksudkan ni lelaki negro ke, lelaki Arab ke, lelaki Melayu ke, Nusantara ke, apa ke, boleh belaka. Tapi kalau dia lanjutkan lagi rajulan, nescaya rajulan akan menjadi ma'rifat.
Baik, maaf pengajian agak panjang sedikit, qada beberapa hari yang lalu. Mudah-mudahan dapat kita semak balik pelajaran-pelajaran yang terdahulu, dan mempelajarinya dan menghafalnya ataupun memahaminya. Nota-nota yang terdahulu boleh kita tengok balik. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.